Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, selamat malam untuk anda semua pelayar Facebook Planet Mahir dan juga YouTube Planet Mahir. Saya Ayub Muhammad. Kita sekali lagi bersama dalam Mahir Semasa, segmen Mahir Semasa yang disiarkan secara langsung dari studio Planet Mahir di Damansara Perdana Petaling Jaya. Jadi saya doakan anda dalam keadaan sihat sejahtera dan jangan lupa jaga kesihatan. COVID masih wujud ya, masih ada. Jadi harus sentiasa berhati-hati ya, walaupun kita sekarang sedang melalui proses endemik COVID-19. Jadi pada malam hari ini ada sesuatu yang ingin saya tampilkan untuk anda di luar sana. Mengenai beberapa isu yang berlaku di persekitaran ataupun di sekeliling kita. Apa cerita bahasa Melayu? Itu topik yang akan kita bincangkan atau bahaskan pada malam hari ini. Jadi ini merupakan topik yang sangat penting dan sangat bernilai tinggi kalau kata ya, kan, kerana ia adalah lambang bangsa, jiwa dan bangsa kita. Jadi untuk membincangkan bersama saya pada malam ini topik apa cerita bahasa Melayu ini, bersama saya pada malam ini ialah seorang tokoh yang tidak asing lagi, seorang pakar bahasa yang sangat saya kagumi, iaitu Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian ya, iaitu pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, merangkap pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM ATMA. Jadi apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah. Sebelum ini kita bersiaran langsung secara online ya, kerana PKP. Waktu PKP hari itu ya. Jadi saya belum berpuas hati untuk membicarakan mengenai bahasa itu sendiri. Kerana ini mungkin bagi setengah orang mungkin seperti agak remeh, tapi kepentingan itu sangat luar biasa sekali. Jadi Datuk Seri, apa cerita bahasa Melayu? Ya, bahasa Melayu alhamdulillah masih tetap menjadi bahasa yang unggul dalam konteks sebagai bahasa negara, bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa ilmu, juga bahasa komunikasi, bahasa perpaduan. Tetapi dalam pada itu kita melihat juga ada cabaran-cabaran. Ada kekangan-kekangan yang perlu kita atasi supaya bahasa Melayu sebagai bahasa negara itu terus utuh, teguh, tunjang tamadun negara. Kita tidak mau melihat ada yang dikatakan pasang surut. Ada ketikanya air pasang, bahasa Melayu dinobatkan, dilonjakkan, tapi ada ketikanya dianggap sebagai anak tiri kerana kita beranggapan ada bahasa lain yang lebih unggul. Ya, memang seluruh bahasa yang diciptakan oleh Tuhan kepada manusia itu ada peranan masing-masing. Setiap bangsa dikunai bahasa. Kita, kalau orang Islam merujuk pada Al-Quran. Dalam surah Ar-Rum ayat mengatakan, Allah mengatakan ayat 22, antara tanda besar Allah itu menjadikan langit dan bumi pelbagai bahasa untuk manusia. Maka itu kita harus mensyukuri bahasa Melayu dikurniakan pada bangsa Melayu dan juga bangsa Malaysia, bahkan umat seluruh alam Melayu, bahasa yang telah pun terbukti menjadi tonggak tamadun. Dan ini bukan puluhan tahun, ratusan tahun, sudah lebih 2000 tahun. Kalau kita menghitung zaman Sriwijaya sebagai titik mula kehebatan bahasa Melayu, bahkan lebih awal pada itu. Tapi kalau Sriwijaya dianggap sebagai titik mula abad ke-7, sekarang abad 20 tahun 2022, artinya sudah lebih 2000 tahun bahasa Melayu menjadi tonggak tamadun. Lebih-lebih dalam zaman Kesultanan Melayu, bidang apa yang tidak digarap oleh bahasa Melayu? Perihal keagamaan, baik soal akidah, soal syariat, soal tasawuf, bahkan soal undang-undang, kita ada kitab undang-undang, perubatan, persejarahan, persenjataan, susastra baik prosa dan puisi, bahkan bidang diplomasi. Jadi artinya ini yang perlu digemilangkan semula pada saat ini supaya kehebatan bahasa Melayu itu tidak hanya menjadi nukilan sejarah. Datuk Seri, kalau kita melihat soal perjuangan ataupun memperjuangkan bahasa Melayu, apa daripada dulu sudah begitu lama kita mendengar hampir saban hari mengenai pejuang-pejuang bahasa ini. Adakah ia bermaksud jika bahasa ini tidak diperjuangkan, ia terancam? Pasti.
sedangkan diperjuangkan pun masih tetap terancam. Jadi apatah lagi kalau dibiarkan. Saya selalu mengambil anekdot atau mengisahkan perihal perjuangan bahasa ni ibarat kisah dongeng Sisyphus. Kita tahu dalam tradisi Yunani, Sisyphus dihukum kerana buat satu kesalahan, jadi hukuman itu menolak batu besar ke puncak bukit. Itu kisah Sisyphus. Apabila batu itu hampir sampai di puncak bukit, maka sang dewa datang menekan ke bawah. Ini seakan-akan analogi atau kiasan yang berlaku pada perjuangan bahasa Melayu, juga pendidikan, kebudayaan kebangsaan dan yang lain-lain. Kerana setiap kali kita hampir berjaya di puncak bukit itu, ternyata ada tekanan. Ini terjadi dalam kes bahasa Melayu. Bahasa Melayu sudah dijadikan bahasa ilmu, bahasa pengantar utama, mengambil semangat daripada Penyataan Razak tahun 1956. Maka usaha untuk mengalihkan bahasa pengantar Inggeris kepada bahasa Melayu, bahasa kebangsaan itu berlaku, terutama pada zaman almarhum Tun Pating Abdul Rahman Yaakob sebagai Menteri Pendidikan. Walaupun hanya setahun, tetapi beliau telah dengan usaha yang gigih membuat peralihan sistem pendidikan Inggeris menjadi sistem pendidikan kebangsaan. Dan saya masih ingat sekitar tahun 2004 ada statistik lebih kurang 54 juta diberitakan. Waktu itu IPRD saya kira di kementerian. 54 juta keluaran atau lepasan sistem pendidikan kebangsaan, dan inilah yang menjadi tenaga penggerak pembangunan ekonomi, pembangunan politik, pembangunan pendidikan, pembangunan pentadbiran, undang-undang sebagainya. Walaupun di peringkat tinggi ada yang belajar di luar negara, di UK, di US, di Rusia, di Azhar, Mesir dan sebagainya, tetapi sekurang-kurangnya hingga peringkat SPM mereka itu terlatih dalam bahasa negara, bahasa kebangsaan. Dan itu ialah suatu tanda kejayaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Dan UKM ditubuhkan pada tahun 1970, 13 tahun lebih awal daripada ketetapan kerajaan. Tahun 83 ialah tahun permulaan bahasa Melayu patut digunakan sebagai bahasa ilmu tinggi di IPT. Tapi UKM ditubuhkan tahun 70, artinya 13 tahun lebih awal telah membuktikan keupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tinggi. Maka itu kalau kita bercakap tentang soal mengapa ada pasang surut, demikianlah kerana kemajuan tercapai, kemudian ada perubahan dasar, program pengenalan PPSMI, pengajaran sains matematik dalam bahasa Inggeris, itu antara yang merencatkan pertumbuhan perkembangan bahasa Melayu dalam bidang ilmu. Dan bidang pentadbiran demikian juga sudah ditegaskan sudah 10 tahun. Itu pun tempoh yang panjang dalam Akta Bahasa Kebangsaan. Dalam tempoh 10 tahun masih boleh bahasa Inggeris digunakan sebagai undang-undang dan mungkin sebagai pentadbiran, tetapi tak mungkin kita boleh berterusan membiarkan bahasa Melayu itu terpinggir, seperti yang dilaporkan oleh Ketua Pengarah Perintah Awam suatu simposium pengetaran bahasa Melayu. 76% badan kerajaan yang melaksanakan bahasa Melayu sepenuh-penuhnya. Artinya ada dalam 20% lebih yang belum menggunakan bahasa Melayu sepenuh-penuhnya. Ini keadaan yang tidak boleh dibiarkan. Maka itu perjuangan mesti diteruskan dengan melandaskan undang-undang yang ada, peraturan-peraturan, dan ini membabitkan juga soal keperluan kita meminda Akta DBP supaya lebih luas cakupan tugasnya, ada wibawa. Demikian juga pindah Akta Bahasa Kebangsaan yang kita cadangkan juga dilakukan bersama untuk memastikan tidak berlaku keadaan seperti yang saudara katakan itu, keadaan pasang surut, perjuangan yang akan tidak pernah selesai. Dan saya bandingkan ini dengan keadaan yang berlaku di luar negara. Sedikit pengalaman saya 5-6 tahun ditugaskan oleh kerajaan di Republik China. Pernah juga saya menjadi profesor tamu di Goethe Universität di Frankfurt, Jerman. Ternyata bahawa mereka selesai tentang masalah dasar bahasa kebangsaan. Mereka ada pendirian dan pelaksanaan teguh. Tidak ada lagi keraguan, keyakinan sepenuh-penuhnya tentang kemampuan bahasa kebangsaan masing-masing. Kita harus mencontoh, mengambil teladan daripada kekuatan negara-negara besar, negara yang maju, bahawa mereka tetap bertahan dan memajukan bangsa dan negara mereka juga berasaskan bahasa kebangsaan. Tapi ada yang menyangka bahawa untuk maju itu perlu kepada bahasa antarabangsa. Betul. Kalau kita melihat negara-negara tertentu,
walaupun mereka lebih maju, tapi mereka kekal dengan bahasa ibunda mereka. Bagaimana Datuk Seri melihat ini? Ya, tidak kita nafikan bahawa keperluan untuk mempelajari menguasai bahasa asing itu satu nilai tambah. Bahkan mengapa Allah menjadikan manusia dengan pelbagai bangsa, kabilah, puak, etnik dengan pelbagai bahasa, tujuannya li ta'arafu, untuk kita mengambil kekuatan tamadun bangsa lain bagi memperkukuh tamadun kita, dan itu tentu melalui bahasa terjemahan. Maka itu proses terjemahan menjadi satu agenda besar. Pada zaman Abbasiyah kita lihat bagaimana bangsa barat mengambil ilmu, baik ilmu falsafah, ilmu sains kemanusiaan, ilmu sains tabi'i ke dalam bahasa barat itu diterjemahkan, tidak diambil dalam bahasa Arab kerana mereka faham secara tabi'inya ilmu itu hanya dapat diserapkan dan berkesan dalam bahasa dipahami. Dan ini saya kira juga terkait dengan soal isyarat Allah dengan jelas dalam surah Ibrahim ayat 4. Tidak kutus para rasul melainkan dalam bahasa dipahami oleh kaumnya. Jadi para ulama dahulu sebab itu mengembangkan agama Islam di alam Melayu itu faham dan meneruskan isyarat itu. Maka itu Islam dikembangkan di Melayu dengan bahasa Melayu, bukan bahasa Arab, walaupun ada kitab-kitab yang ditulis dimakan dalam bahasa Arab, tetapi penyampaian pada masyarakat awam itu dalam bahasa Melayu kerana itu bahasa yang paling dekat. Dan ini adalah satu fitrah yang mesti kita fahami. Jadi oleh sebab itu kita perlu menguasai bahasa asing sebagai suatu kaedah untuk memperoleh kekuatan ilmu sains, teknologi, falsafah dan sebagainya untuk menambah kekuatan tamadun kita. Tetapi keutamaan masih tetap dalam bahasa kita sendiri. Ini fitrah. Dan saya katakan negara Jerman sebagai negara yang hebat dalam industri berat, pengeluar ubat-ubatan terkenal seluruh dunia, masih tetap meletakkan bahasa Jerman itu sebagai bahasa utama. Di negara China tempat saya ditugaskan, ini bukan soal ideologi komunisme dan sebagainya, tetapi mereka berpegang pada fahaman bahasa kebangsaan mereka itu dapat menyatukan seluruh 56 etnik yang ada, 34 provinsi yang ada. Sistem pendidikannya berlandaskan bahasa kebangsaan mereka, bahasa Mandarin. Pentadbiran, undang-undang, media massa, bahkan di tempat awam sangat sukar untuk kita peroleh penggunaan bahasa asing. Ada sedikit-sedikit, tapi masih tetap cirinya itu berdasar pada bahasa kebangsaan. Jadi ini yang saya kira perlu kita pelajari supaya kita menambah keyakinan diri. Alhamdulillah, saya mengucapkan syabas dan tahniah pada pimpinan kerajaan sekarang kerana ini pada hemat saya untuk kali pertama seorang pemimpin tertinggi negara cakap tentang nilai bahasa kebangsaan, nilai bahasa negara. Bukan saja diperkukuh peringkat negara, tetapi diperluas penggunaan untuk usaha rasmi kerajaan Malaysia di peringkat antarabangsa. Dan ini bukan perkara yang luar biasa. Banyak, bahkan ada laporan sewaktu di di persidangan perubahan iklim di Glasgow, ketika Menteri Alam Sekitar dan Air bercakap untuk kali pertama dalam bahasa Melayu, itu dilaporkan hanya 30% negara yang berucap wakil dalam bahasa Inggeris, yang lain berucap dalam bahasa kebangsaan masing-masing, 70%. Jadi arti kita berada di arus perdana sebenarnya. Apabila mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa yang utama hatta di peringkat antarabangsa. Okey, Datuk Seri, sebenarnya banyak saya nak tanya mengenai yang Datuk Seri sebutkan yang terakhir itu, mengenai kecaknaan ataupun betapa bersungguhnya kerajaan kita pada hari ini untuk memartabatkan bahasa Melayu. Tapi ada satu soalan yang saya nak ke belakang sedikit. Tadi Datuk Seri ada menyebut bahawa perjuangan bahasa ini jika tidak diteruskan sekarang pun boleh terancam. Mengapa Datuk Seri sebut begitu? Ya, saya kata demikian sebab bukti depan mata kita jelas. Apabila bahasa itu sudah mencapai kemajuan yang baik, cemerlang, tiba-tiba dengan sedikit kealpaan ataupun barangkali salah faham, kita seolah-olah hilang keyakinan kepada kekuatan bahasa kita sendiri. Walhal seperti saya katakan, kerajaan sendiri mengadakan dasar pandang timur, Look East Policy. Itu jangan dipandang hanya soal teknologi, nilai Jepun, tetapi juga bahasa. Jepun tetap mempertahankan dan menggunakan bahasa Jepun sebagai asas kemajuannya. Yang itu saya kira tidak dilihat oleh pimpinan negara pada waktu itu. Oleh sebab itu kita perlu sentiasa mengingatkan, ini ad-din nasihat, agama itu nasihat. Jadi kepada pemimpin pun kita berikan pandangan supaya kita bersikap holistik, menyeluruh dalam pandangan alam kita, pandangan saurah kita, melihat tamadun itu tak mungkin berkembang
hanya dalam sudut ekonomi, industri saja, tapi juga dalam sudut bahasa. Kerana bahasa inilah tadi di perkat awal saya katakan bahasa itu jiwa bangsa. Betul. Tepat, almarhum Tengku Abdul Rahman Putra dalam ucapan kemerdekaan menyebut peranan bahasa kebangsaan itu sebagai ruh pada jasad. Tanpa bahasa kebangsaan katanya itu ibarat negara, ibaratnya negara itu seperti jasad tanpa ruh. Itu satu ungkapan yang sangat bermakna dan sangat bukan sahaja filosofikal, sangat falsafah yang sangat tinggi, tetapi itulah realiti. Peranan bahasa dari zaman Nabi Adam digunakan bahasa oleh Allah hingga kini, para rasul, para nabi digunakan bahasa, semua umat digunakan bahasa, dan umat itu mengimarahkan, memajukan bahasa. Maka bagi saya tanggungjawab kita dalam satu wawancara semalam saya katakan ada satu tema hari kebangsaan satu masa dahulu, negara kita tanggungjawab kita. Maka bahasa kita tanggungjawab kita. Bahasa kita, bahasa Melayu milik semua warga negara Malaysia. Sehingga saya rumuskan semua pemilik MyKad, MyKit itulah pemilik bahasa Melayu. Jadi jangan tertaklif hanya pada orang Melayu, orang Cina, India, orang Kadazan, Iban, Murut, orang Sungai. Pokoknya semua warga negara Malaysia itu mempunyai taklif atau tanggungjawab. Jadi termasuk juga paling utama saya pemimpin. Isyarat di atas sangat jelas. Kalau pemimpin di atas ada komitmen iltizam yang teguh, insya-Allah semua kelompok akhirnya akan memberikan sokongan. Okey, itu dia saudara pandangan ataupun pendapat seorang pakar bahasa. Kalau bahasa Terengganu dia kata ralik mendengar Sri. Jadi begitulah hebatnya ya bahasa Melayu kita, bahasa ibunda kita yang mungkin bagi sesetengah orang ataupun setengah daripada kita yang meremehkan bahasa kita sendiri ya. Sebenarnya yang seperti mana yang Datuk Seri sebutkan tadi bahawa jika tidak diperjuangkan bahasa ini sekarang pun boleh terancam, dan itu sangat membawa sesuatu dalam jiwa saya bahawa kalau kita semua tidak bersatu dalam memperjuangkan bahasa kita sendiri, siapa lagi yang akan kita harapkan. Jadi banyak lagi soalan-soalan yang akan saya tanya kepada Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sariang, iaitu pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, merangkap pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM atau ATMA. Dalam sesi ini saya ingin bertanya soalan yang lebih panas sedikit nanti selepas ini. Tapi Datuk Seri, kita rehat dulu, kita sambung selepas ini. Anapura ialah perbandingan berkaitan dengan perumpamaan. Yang panjang Maharaja Levi. Right is basically to ease you in doing your summary. Okay, kalau rasa tak dapat ulang lagi ya. Okey, soalan nombor 2 yang popular. Abu Bakar, kami kena ingat dia diberi gelaran penyelamat umat Islam. Ingat yang percaya kepada Allah dan tak percaya diikat oleh ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tuhan deria. Deria ni bila 100 darjah Celsius di air yang mendidih. Itu sendiri adalah sesuatu yang mempunyai gizi dan memenuhi ruang. Okey. Dan karbon dioksida. Dua-dua sebutan ini kita akan samakan dia sebab dia berkongsi N yang sama. Wan, ya? Susah kan nak cari baju sekarang ni? Betul, sangat susah. Lepas tu bila dah ada baju, tak menarik pula. Dah ada baju yang menarik, saiz pula tak ada. Sangat-sangat masalah. So macam mana tu? Saya melanjutkan pelajaran di Harrow University, Scotland dan mempunyai bidang pengalaman yang luas, bekerja bersama dengan international designer seperti Alexander McQueen, Harvey Nicole and Eli Kishimoto. Saya mempunyai pengalaman 5 tahun dalam bidang fashion design. After that, saya macam terfikir, kan kita nak stay tu buat macam tu dan kerja bawah orang kan. So Alhamdulillah saya bertemu dengan partner saya Haziwan dan menubuhkan brand saya sendiri bersama partner saya Wan and Mary. Keunikan kami adalah kami lebih menampilkan potong-potongan yang menarik, uniqueness, functional. Selain itu juga kami bereksperimentasi terhadap setiap tekstur dalam pakaian kami.
banyak menunjukkan potong-potongan yang multifunction dan juga sesuai untuk anda di luar sana. Antara klien-klien kami seperti contoh kami punya klien-klien daripada kerabat-kerabat diraja, VIP, corporate dan juga daripada kalangan selebriti seperti contoh Azlana Nasir, Liza Hanim, Jihan Musa, Siti Nordiana, Ziana Zain, Fikri Ibrahim dan ramai lagi. Dengan menyertai kursus ini, kita akan dapat belajar banyak benda tentang fashion, step by step membuat pakaian daripada potong kain sendiri, cari kain dan juga menjahit. Kita akan buat sampai anda dapat membuat pakaian yang lengkap dan menarik. Saya Hazirwan dan saya Mariam. Kami daripada Wan and Mary. Kami akan menawarkan cara membuat pakaian, desain, membuat pola dan jangan lupa layari planetmahir.com, Gedung Ilmu Online. Jumpa anda di sana. Baik, anda masih bersama saya Ayub Muhammad dan segmen Mahir Semasa, di mana pada malam ini kita membincangkan satu topik yang menarik, iaitu apa cerita bahasa Melayu. Satu topik yang telah kita dengar tadi yang dibincangkan oleh tetamu saya pada malam ini, iaitu Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, iaitu Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, merangkap Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM ataupun ATMA. Banyak yang telah beliau kupas dan memberitahu kita mengenai soal masa depan, soal ancaman terhadap bahasa Melayu. Kerana selama ini kita bercakap soal ancaman-ancaman dalam perkara-perkara yang lain. Tetapi malam ini kita bercakap mengenai ancaman bahasa Melayu. Ini sesuatu yang sangat serius sebenarnya kalau jika kita tidak itu. Okey, Datuk Seri, kerajaan kita, terutama sekali yang amat berhormat Perdana Menteri, baru-baru ini ada kata mencetuskan satu idea untuk mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua ASEAN. Mungkin Datuk Seri boleh ulas sedikit. Ya, gagasan itu gagasan yang sebenarnya merupakan satu kelanjutan daripada usaha sejak tahun 1980-an. Gapena di bawah pimpinan Tan Sri Allahyarham Tan Sri Ismail Hussein sebagai contoh, sejak tahun 80-an sudah berusaha mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Dan perjuangan ini berterusan. Alhamdulillah, Yang Berhormat Perdana Menteri kita mengangkat semula perjuangan ini berdasarkan realiti atau kenyataan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Sekitar 40% lebih. Artinya penutur yang berada di Asia Tenggara faham. Dan negara yang utama dalam ASEAN pun, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan Singapura, semua meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan masing-masing. Kita ada rakan-rakan dari Kampuchia sebagai contoh, Laos, Myanmar, Vietnam, mungkin Papua New Guinea atau Timor Leste. Itu sebenarnya juga sebahagiannya ada penduduk yang memang dapat turunan Melayu. Jadi atas dasar itu, pernyataan Perdana Menteri itu pun sangat lunak dan sangat tawaduk. Itu bahasa rasmi kedua ASEAN. Tidak terus dikatakan dilonjakkan bahasa rasmi ASEAN. Bahasa rasmi kedua dengan harapan satu masa akan menjadi bahasa rasmi ASEAN. Dan ini sebenarnya suatu pernyataan yang berdasarkan, saya katakan, realiti. Penerimaan, kerana seperti kata Yang Berhormat Perdana Menteri kita, negara-negara lain pemimpin ini bercakap dalam bahasa masing-masing. Laos, Kampuchia, bahasa Khmer, bahasa Vietnam. Jadi mengapa tidak bahasa Melayu termasuk yang dikatakan bahasa Indonesia itu diangkat menjadi salah satu bahasa utama ASEAN. Dan soal ini timbul barangkali salah faham ataupun boleh saya katakan terus terang sebagai sentimen kenegaraan. Yang dikatakan bahasa Indonesia itu asalnya bahasa Melayu, dan ini diakui oleh almarhum Presiden Soekarno, Profesor Muhammad Yamin, antara yang menggerakkan kebangkitan kemerdekaan negara Indonesia. Dan dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan sebagai contoh, itu tahun 54 masih disebut yang dikatakan bahasa Indonesia itu ya asalnya bahasa Melayu, tapi dia robah menjadi bahasa Indonesia atas kebangkitan nasionalisme untuk keutuhan politik, entiti politik Indonesia. Saya tak ada masalah dan sangat menyokong
sangat mendukung semangat nasionalisme yang kuat, kerana mereka berdasar pada Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kami pemuda-pemuda Indonesia ya mengaku kami bertanah air satu, negara Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Itu keselarasan dalam soal pernyataan semangat kebangsaan. Tetapi dalam hal yang dikatakan fakta bahasa, fakta linguistiknya, nama yang berubah itu tidak mengubah hakikat bahawa bahasa Indonesia itulah juga sebahagian bahasa Melayu. Jadi kalau di pihak Indonesia ada keterbukaan sedikit untuk, ya, bagi saya istilah itu boleh saja kita berkompromi. Kita ada pengalaman dalam Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu MABM yang digerakkan pada tahun 2000, pendukungnya Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam. Dan ketika itu kita menggunakan istilah bahasa Melayu Sempang Indonesia. Dan ini bagi saya satu jalan tengah, kompromi yang boleh diambil dengan tidak membuang nama bahasa Indonesia, tapi jangan juga membuang nama bahasa Melayu. Apa salahnya bahasa Melayu Indonesia? Itu satu. Dan bagi saya, kita harus juga menghormati pandangan pemimpin tertinggi negara Indonesia. Presiden Jokowi sendiri apabila menerima gagasan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri kita, beliau secara spontan mengatakan, ya, saya mendukung, saya menyokong untuk bahasa kita diangkat. Artinya itu pemahamannya betul. Tapi yang lain saya kira itu bukan tidak faham, tetapi mungkin soal sentimen kenegaraan. Bagi saya itu bagus dalam semangat nasionalisme, tetapi jangan kita lupakan atau kita nafikan bahawa bahasa Indonesia itu sebahagian dari bahasa Melayu. Kita bekerjasama bersama-sama mengangkat bahasa kita bersama, bahasa serumpun. Ya. Tok Sri, gagasan yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai perkara ini, bahasa resmi kedua ASEAN ini, bukan sesuatu yang mudah nampaknya. Betul. Bagi Datuk Sri, apakah halangan-halangan dan bagaimana misi ataupun gagasan ini boleh menjadi kenyataan? Memang tidak mudah. Saya sendiri melihat bahawa selagi negara yang penutur bahasa Melayu terbesar, Indonesia, tidak menerima gagasan ini, memang sukar. Kecuali dengan ada perundingan secara timbang terima, sebagaimana yang berlaku dalam, saya katakan, Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu, dalam MABI, Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia, kita ada persefahaman menggunakan istilah bahasa Melayu Sempang Indonesia. Kalau demikian perundingan saya kira perlu digerakkan terus menerus dalam semua kelompok. Ada juga kelompok di Indonesia yang ikut serta dalam gagasan ini. Artinya bukan semua orang Indonesia menolak. Betul. Sebahagian, tetapi tidak memperbesar kelompok yang ingin bersama ini. Kita memerlukan waktu sedikit. Kalau itu dapat diselesaikan, saya kira insya-Allah tidak ada halangan lain. Kerana saya kira negara-negara ASEAN lain, anggota yang lain seperti Kampuchia, Vietnam, Laos, Myanmar itu tidak mungkin akan menolak gagasan kita, kerana mereka juga melihat kewibawaan bahasa Melayu yang didukung oleh Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan Singapura juga meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi diperlukan perundingan berterusan. Okey, saudara, itu dia pandangan ataupun pendapat daripada tokoh kita mengenai usaha kerajaan kita dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua ASEAN. Jadi para penonton, untuk makluman semua, siaran ini disiarkan secara langsung dari studio Planet Mahir di Damansara Perdana Petaling Jaya. Jadi kepada anda yang mempunyai pendapat atau pandangan, boleh kemukakan di ruangan komen dan kita boleh, mungkin kita dapat berkongsi pandangan ataupun pendapat anda. Di mana idea-idea ataupun mungkin pendapat-pendapat itu sangat bermanfaat untuk kita kongsikan bersama. Okey, Datuk Sri. Bahasa Melayu dalam urusan resmi antarabangsa. Ini satu lagi perkara yang orang kata penting, yang mungkin bagi kita jarang mendengar, tetapi usaha-usaha ini berlaku. Jadi sebagai anak Melayu, kalau saya cukup bangga dengan perkara ini. Jadi mungkin Datuk Sri boleh komen sedikit mengenai perkara ini. Silakan. Ya, pada bahagian awal bicara kita tadi, saya menyebut usaha menggemilangan bahasa Melayu ini sebagai suatu kelanjutan atau kesinambungan. Istilah yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri dalam pertemuan dengan kami pejuang bahasa pada 10 Mac tahun 2022. Beliau menginginkan supaya kesinambungan kegemilangan bahasa Melayu itu diteruskan
jangan dihentikan setakat kegemilangan zaman lampau. Dalam zaman dulu, terutama dalam zaman Kesultanan Melayu, memang segala warkah, surat menyurat, perjanjian dengan kerajaan asing, baik Portugal, Belanda, Spanyol kemudian Inggeris, itu dilangsungkan dalam bahasa Melayu dengan tulisan Jawi. Sebagai bukti bahawa perdagangan, hubungan politik, diplomasi itu berlaku dalam bahasa Melayu. Jadi dalam keadaan sekarang tidak ada kemustahilan. Dan Yang Berhormat Perdana Menteri mengambil pendekatan yang proaktif yang juga tidak melampau, iaitu dalam usaha rasmi. Jadi kalau peniaga nak bercakap bahasa lain dengan peniaga di luar negara tidak ada halangan, tapi usaha rasmi kerajaan sebagai forum dalam perbincangan-perbincangan rasmi antara kerajaan Malaysia dan kerajaan asing itu diutamakan bahasa Melayu, tetapi juga diadakan terjemahan dalam bahasa negara berkenaan. Dan itu sudah pun disebut dalam perkeliling oleh Jabatan Perkhidmatan Awam bilangan 1 tahun 2020. Lebih awal lagi tahun 2011 sudah ada perkeliling itu yang menggalakkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dengan terjemahan dalam bahasa Inggeris. Maka pernyataan Yang Berhormat Perdana Menteri itu memperkukuh amalan yang telah pun digerakkan sejak tahun 2011. Yang tidak ada sesuatu yang dikatakan yang satu kejutan. Dan saya alhamdulillah pada 17 Disember Perdana Menteri sendiri melancarkan dasar luar sesudah pandemik. Salah satunya ialah diplomasi kebudayaan yang juga telah diwar-warkan oleh Yang Berhormat Menteri Luar. Diplomasi kebudayaan termasuk memperluas penggunaan bahasa Melayu. Selain memperkenalkan unsur budaya, unsur pendidikan, warisan melalui peranan kedutaan utama di luar negara. Jadi peranan atasye pendidikan kebudayaan seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Dan ini barisan kesempatan terbaik untuk bahasa Melayu dilonjakkan. Dan bagi masyarakat antarabangsa, mereka tidak ada masalah. Saya mempunyai rakan yang besar jumlahnya di pelbagai negara sedunia. Dan mereka sangat mengalu-alukan tindakan ataupun usaha kerajaan Malaysia ini. Bagi mereka itu dalam konteks demokrasi itulah satu daripada unsur pendemokrasian soal bahasa. Kerana jangan kita terpukau oleh ada satu bahasa yang kita bahasa unggul, bahasa superior, bahasa lain tu tak ada. Semua bahasa diberikan oleh Allah ada keistimewaan dan ada kekuatan masing-masing. Tinggal lagi setiap bangsa pemilik bahasa itu yang patut memajukannya. Jadi saya pada khidmat saya perjuangan ataupun gagasan yang Perdana Menteri ini masih disokong. Ini satu laluan untuk melonjakkan negara kita. Selain soal ekonomi, soal kebudayaan, juga soal bahasa. Martabat maruah bahasa negara kita pun dapat diangkat melalui dasar baru ini. So Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengemukakan satu gagasan yang tepat pada waktunya untuk melihat bahasa Melayu itu berkembang. Okey, Datuk Seri, kalau kita lihat dari segi cabaran dan sebagainya, mungkin Datuk Seri boleh ceritakan atau jelaskan apa peranan Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri dalam menyokong gagasan ini? Pasti ada. Ya, pasti. Dewan Bahasa dan Pustaka paling lewat sejak tahun 1980-an yang saya ingat sudah mula menggerakkan program antarabangsa. Baik promosi, pameran, persidangan dan penghantaran tenaga pengajar ke pelbagai negara asing. Tetapi oleh sebab gerakan itu tidak bersandarkan peruntukan dalam Akta DBP. Akta DBP 1999 tidak ada peruntukan bagi menggerakkan usaha perkhidmatan antarabangsa. Maka itu DBP perlu diberi wibawa, dan maka itu dalam satu pada cadangan pindaan Akta DBP 59 ialah supaya DBP diberi wibawa untuk menggerakkan bahasa sastra kebudayaan Tamadun Melayu atau Tamadun Malaysia secara sah. Maka itu satu daripada cadangan pindaan Akta DBP. Lain daripada itu, DBP telah menubuhkan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu, dan itu diluluskan oleh Jemaah Menteri pada tahun 1997. Tapi oleh sebab ekonomi ketika itu sedang meleset, maka hanya pada tahun 2000 mula digerakkan MABM, dan kita ada perwakilan dari wilayah Amerika Utara, Eropah, Asia Tengah, Asia Barat, bahkan Afrika, Asia Tenggara, Oceania dan sebagainya, Asia Timur juga. Dan diadakan persidangan tahunan melaporkan kegiatan apakah perkembangan bahasa sastra Melayu di masing-masing wilayah. Ini satu yang menarik. Ternyata bahawa contoh yang paling dekat sekarang, sewaktu saya mula bertugas sebagai penyandang kursi penyiar Melayu di Republik Rakyat Cina, baru ada sekitar 3-4 buah universiti yang menawarkan kursus ijazah bahasa Melayu 4 tahun. Tetapi sekarang sudah ada 14-15 buah universiti seluruh negara Cina
bukan kursus bahasa Melayu tapi ijazah bahasa Melayu selama 4 tahun. Ini satu perkembangan yang sangat mengagumkan. Jadi kalau orang luar negara menghayati dan menghormati bahasa tamadun Melayu, tamadun Malaysia, mengapa kita tidak, yang dalam negara mengapa tidak menghormati seperti yang dilakukan oleh warga antarabangsa. Dan potensi di Eropah, sudah saya sebut di semua bahagian dunia ni, bahasa sastra tamadun Melayu dikaji, juga dikuliahkan, dan ini menunjukkan potensi untuk negara Malaysia berkembang bukan hanya dalam soal hubungan perdagangan dua hala, tapi juga dalam soal mengangkat unsur-unsur tamadun melalui bahasa, sebagaimana bahasa Cina, bahasa Mandarin, bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Spanyol dan sebagainya itu menjadi bahasa dunia. Dan bahasa Melayu sudah pernah menjadi bahasa dunia, seperti yang saya buktikan tadi pada sejarah lampau. Sekala perjanjian surat menyurat itu dalam bahasa Melayu Pertutusan Jawi. Sekarang usaha yang Perdana Menteri bagi saya suatu ikhtiar membina mata rantai kesinambungan yang mesti kita sokong sepenuhnya sepatutnya. Dan itu akan menjadikan Dewan Bahasa itu sebagai pemain penting. Betul, benar. dalam Dewan Bahasa Pusaka, badan yang ditubuh oleh kerajaan pada tahun 1986 untuk mengangkat martabat bahasa, sastra dan ilmu dalam bahasa Melayu. Maka itu peranan itu tidak patut berhenti di peringkat negara. Walaupun kata orang belum selesai peringkat negara, kenapa nak sibuk di luar negara? Pada hemat saya itu mesti berjalan serentak. Kalau kita menunggu masalah negara selesai hingga kiamat, saya kata tak akan mungkin kita mengantar bangsa-bangsa Melayu. Jadi yang dalam negara kita tangani dengan kaedah-kaedah, maka itulah tuntutan cadangan pindah akta DBP untuk menjadi badan pentauliah bahasa sebagai contoh. Sebagian orang nak berceramah agama, ada tauliah agama. Jadi untuk menjadi pengajar bahasa, membuka pusat tuition, perlu ada tauliah supaya dapat dijamin mutunya. Juga perlu audit bahasa yang kita lakukan di Jabatan Kerajaan, bahkan JLC, IPT itu memberikan satu masukan atau input tentang apa lagi yang patut dibuat untuk mengangkat martabat nilai bahasa Melayu. Demikian juga dalam soal pelesenan. Jadi apabila DBP mudah-mudahan diberi laluan untuk pindahan akta itu, akan membolehkan DBP memberikan lesen. Sebagai contoh, barangkali pada mahir, peladat mahir untuk mengendalikan kursus yang diiktiraf. Jadi dengan begitu, bahasa Melayu tidak hanya dikembangkan oleh sebuah agensi, Dewan Bahasa. Dewan Bahasa menjadi pusat dan boleh mengagih-agihkan pelbagai program pada pelbagai pihak di negara. Itulah matlamat pindahan akta DBP. Walaupun media lebih berminat soal hukuman, 50,000 atau penjara. Bagi saya itu hanya satu juzuk. Satu juzuk kecil penguasaan juga penting. Kerana misalnya kalau bahasa Melayu tidak diraikan di papan tanda, di tempat awam, itu juga menggambarkan seolah kita tidak menghormati bahasa kebangsaan, bahasa negara. Maka perlu ada penyelarasan. Dan cadangan kami selain pindahan akta DBP, kami juga mencadangkan pindaan pada akta bahasa kebangsaan. Itu akta induknya. Kalau akta itu mempertegas penggunaan bahasa Melayu di tempat awam dan sebagainya, maka DBP dapat menyusulinya dengan khidmat kepakaran, memberikan pengesahan penggunaan bahasa yang betul, baru boleh dipaparkan di tempat awam, baik iklan, baik nama jalan, nama bangunan, perumahan dan sebagainya. Ini sekarang tidak berlaku dengan keadaan yang mantap kerana PBT ada 145 tak salah saya jumlahnya di bawah Kawalan Kajian Negeri. Jadi Kementerian Perumahan dan Kajian Tempatan sendiri tidak ada kuasa untuk mewajibkan PBT melaksanakan undang-undang kecil pengiklanan. Ini bagi saya perkara mesti diselesaikan sekaligus pindah akta DBP. Sebaik-baiknya juga ada pindahan akta bahasa kebangsaan. Dan ini sudah disuarakan pada ingatan saya tahun 1990 sewaktu almarhum Tun Ghaffar Baba menjadi Timbalan Perdana Menteri. Bila sudah menyebut akta bahasa kebangsaan perlu dipindah kerana masih banyak peruntukan atau klausul akta itu yang memang sudah ketinggalan zaman. Sebagai contoh 10 tahun sudah kemerdekaan, bahasa Inggeris masih boleh digunakan. Sekarang kita sudah 65 tahun kemerdekaan. Jadi sudah banyak klausul dalam akta bahasa kebangsaan yang ketinggalan zaman. Dan akta perlu sentiasa dipindah menurut keperluan zaman. Jadi akta-akta ini akan jadi penyokong kepada gagasan yang dicetuskan. Dewan Bahasa Pusaka bukan jabatan kerajaan biasa, tetapi didukung oleh adanya akta sendiri. Tetapi akta DBP versi 1999 untuk penjelasan halayak atau penonton,
itu lebih berkaitan dengan soal peningkatan taraf DBP sebagai badan kerajaan atau jabatan kerajaan kepada badan berkanun. Maka itulah Akta DBP tahun 59 lebih berkaitan dengan soal lembaga pengelola dewan, cara pengurusan, tetapi wibawa itu tidak ada. Maka itu kita berharap dengan pindahan ini Dewan Bahasa Pustaka diberi wibawa, wewenang untuk soal pentauliahan tadi, soal penarapan, soal pelesenan, soal menggerakkan perbadanan supaya Dewan Bahasa juga dapat membantu kerajaan. Tidak bergantung kewangan kerajaan. Perlu ada syarikat yang boleh melaksanakan gerakan-gerakan komersial. Bahasa sekarang boleh dikomersialkan, bukan sebagai komoditi, tetapi ya kursus-kursus bahasa seperti yang oleh Mahir, Planet Mahir, itu menjanakan pendapatan, juga membantu merancangkan ekonomi negara. Jangan bahasa budaya itu dilihatnya sebagai barang beku, warisan untuk dibangga-banggakan saja, tapi boleh dikembangkan di bagaimana Korea maju dengan unsur budayanya, bagaimana Jepun, bagaimana Barat mengangkat budaya dan bahasanya. Jadi kita harap melalui pindah Akta DBP, bahasa Melayu akan dapat dilonjakkan, insya-Allah. Sudah hampir 1 jam kita ke udara. Sebentar saja Datuk Seri. Dan masih banyak yang saya ingin bertanya kepada Datuk Seri. Tapi sebelum kita teruskan bual bicara ini, kita bertanya lebih banyak lagi soalan kepada tetamu saya pada malam ini. Kita rehat sebentar. Kita jumpa lagi selepas ini. Kenapa anda semua perlukan program Anafora ialah perbandingan berkaitan dengan perumpamaan. Yang panjang Maharaja On your Levi right is basically to ease you in doing your summary. Okey, kalau rasa macam tak dapat nak faham, ulang lagi ya. Okey, soalan nombor 2 yang popular. Abu Bakar, kami kena ingat dia diberi gelaran penyelamat umat Islam. Ingat yang Percaya kepada Allah dan tak percaya diikat dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tuhan deria. Deria ni Nina. 100 darjah Celsius di air yang mendidih. Jadi adalah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey. Dan karbon dioksida. Dua-dua sebutan ini kita akan samakan dia sebab dia berkongsi N yang sama. Okey, kita jumpa lagi dalam segmen Mahir Semasa yang disiarkan secara langsung dari studio Planet Mahir di Damansara Perdana Petaling Jaya Selangor. Jadi pada malam ini
tajuk ataupun topik yang kita bincangkan adalah mengenai apa cerita bahasa Melayu. Jadi ini satu topik yang seperti mana yang saya sebutkan tadi, topik yang sangat penting dan telah pun dibahaskan ataupun diceritakan kepada kita semua oleh tetamu saya pada malam ini, iaitu Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, iaitu Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, merangkap Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM atau ATMA, di mana kami ataupun yang berbagi dari Profesor Datuk Seri telah melontarkan banyak idea-idea mengenai pembangunan masa depan dan ancaman bahasa Melayu. Jadi sesuatu yang bermain di fikiran kita, Datuk Seri, pada hari ini, alangkah bangganya kalau kita dapat melihat bahasa Melayu itu ada di mana-mana di Nusantara ini, di ASEAN terutamanya. Sebenarnya apa yang ada dalam nurani Datuk Seri mengenai ataupun terhadap bahasa Melayu kita? Sebab saya tengok Datuk Seri tidak pernah jemu sehingga sekarang memperjuangkan bahasa. Jadi pasti perkara tersebut ada terlalu dalam jiwa ataupun nurani Datuk Seri. Mungkin Datuk Seri boleh. Yang pertama tentang bahasa Melayu yang dikatakan perlu berada di mana-mana. Kalau bagi orang Islam yang menunaikan fardu haji ataupun umrah, bahawa bahasa Melayu merupakan satu daripada 5 bahasa utama. Baik di paparan tempat awam di masjid, tempat wuduk, dewan salat dan pelbagai maklumat di tempat-tempat kunjungan ziarah kita. Jadi artinya bahkan sewaktu saya pernah sekali di Kota Paris, saya terkejut. Ada sebuah gedung beli-belah juga, ada memaparkan bahasa Melayu. Di negara China, biasa arkik-arkik gedung beli-belah itu mereka bercakap, mempromosikan barang dalam bahasa Melayu. Potensi itu memang sudah ada. Jadi soal bahasa terkait dengan soal nurani, itu benar bahawa bahasa ni seperti dikatakan dalam surah Al-Baqarah, Allah menggunakan ilmu dan kemahiran bahasa kepada Nabi Adam, wa 'allama Adam asma'a kullaha. Itu satu isyarat jelas bahawa, dan surah Ar-Rahman juga disebut Allah menggunakan bahasa kepada manusia. Artinya ada sebab bahasa itu sangat rapat menjadi sebahagian makna diri kita, identiti, jati diri manusia. Kalau kita mengabaikan bahasa, arti kita membuang satu kurniaan besar Allah pada manusia. Tanpa kita kira orang Islam tidak Islam, semua menggunakan bahasa untuk tujuan mendapat ilmu, mengembangkan ilmu, untuk berkomunikasi, menjaga silaturahim. Ini juga soal yang penting, dan soal adab berbahasa. Pada hemat saya, kalau kita melupakan adab bahasa, ini yang terjadi. Di tempatnya, saya katakan, di tempat dewan yang mulia, bahasanya kurang mulia. Sebagai contoh di parlimen, dewan yang mulia, tapi kadang-kadang bahasanya kurang mulia. Artinya kita tidak melihat bahasa dalam konteks hubungan yang sangat akrab dengan pribadi, dengan diri kita. Bahasa jiwa bangsa apa artinya? Bukan sahaja soal mengenal bangsa itu melalui orang Cina bahasa Mandarin, orang India bahasa Tamil atau bahasa-bahasa dialek yang lain, tetapi mengenal suatu bangsa artinya darjat, makam seorang itu berdasarkan cara berbahasa, kesantunan bahasa. Dalam bahasa kita sangat kaya. Maka itu dalam kekeluargaan ada yang Pak Lang, ada Pak Teh, Pak Long, Pak Nda dan sebagainya. Tapi jangan pula itu dijadikan dengan tidak ada pemahaman mendalam. Semua orang dipanggil dipanggil Kak Long sebagai contoh. Kalau tuan pengerusi sendiri dipanggil abang, tidak kena. Seorang profesor di universiti, kerana saya pernah juga dipanggil Pak Cik oleh seorang mahasiswa. Saya pun membalas balik dengan geron, saya tidak pernah ingat saya pernah berkahwin dengan makcik kamu. Itu sebagai satu cara untuk menjelaskan tak betul. Tak mungkin dalam bilik kuliah ada sapaan pakcik, makcik. Walaupun usia gitu dah layak dipanggil pakcik, makcik. Itu ialah sistem panggil kekeluargaan. Kita ada panggilan yang rasmi. Paling tidak encik, itu yang paling bagi lelaki. Maka itu saya menghadapi keadaan yang agak sulit bagi saya di kaunter-kaunter waktu sedang menunggu giliran dipanggil. Tiba-tiba dipanggil Awang. Bukankah kita ada adab memanggil Encik Awang, seorang Encik Ahmad dan sebagainya. Ini sudah hilang. Bahkan saya sangat terkejut. Seorang sultan baru-baru ini dalam satu berita disebut Idris sebagai contoh. Di mana kesopanan kita? Ulama besar, menurut Zulkifli, menurut Ismail Sabri, saya kira kita sudah kehilangan adab dan soal berbahasa. Maka itu bahasa sangat rapat dengan nurani. Bahasa tidak diturunkan semata-mata untuk kita
hebat berbicara, tetapi juga memancarkan soal kesantunan, adab, sahsiah. Maka itu apabila ditanya mengapa bahasa itu kelihatan rapat dengan diri, saya kira memang sangat rapat dengan diri. Tanpa bahasa, maka ya kalau secara falsafah bahasa manusia dikatakan haywanatik, rational animal. Bagaimana rational animal atau haywanatik? Itu haiwan yang tak sama haiwan yang lain, haiwan yang berfikir, haiwan yang berbahasa. Jadi bahasa ini saya biasa mengatakan bagi orang Islam, jangan sampailah kita dikatakan la in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna azabi lasyadid. Kita tidak mensyukuri nikmat bahasa dari Tuhan, maka itu satu bencana besar, musibah. Jadi porak-poranda kerana bahasa, tunggang langgang, fitnah, adu domba, cercaan, itu sudah menjadi satu macam budaya baru. Kerana tak dikaitkan dengan soal kesantunan bahasa, budi bahasa. Itu kalau dalam konteks masyarakat sekarang, saya kira ini dakwah yang perlu kita. Maka itu saya misalnya puisi tazkirah, satu jariwara baru-baru ini sempat saya adakan di hadapan 200 orang penghuni penjara di Kajang, ada juga di Johor, dan kita akan insya-Allah mengadakan satu kembara puisi tazkirah, supaya puisi digunakan juga sebagai satu saluran atau media untuk mendidik masyarakat. Jangan bahasa, jangan sastra itu hanya untuk seni seni untuk masyarakat, seni untuk adab, ya. Itu sangat penting lah. So apa yang Datuk Seri sebut tadi itu apa, adab dalam berbahasa, ini sekali emas kecil, ya, tapi sebenarnya penting, sangat besar sebenarnya. Ya. Nabi sini turunkan untuk menjaga akhlak, kan? Sejak bila aku berkahwin dengan makcik kau, itu sangat terkesan, ya. Perkara-perkara yang mungkin selama ini kita tidak terfikir, tapi itu adalah sebahagian daripada adab berbahasa. Datuk Seri, macam mana Datuk Seri melihat bahasa dalam filem? Ya, filem memang menggunakan bahasa sebagai medium atau wasilahnya. Oleh sebab itu, kita melihat pentingnya pengeluar filem, penerbit filem, termasuk juga siaran-siaran di TV, radio dan media elektronik yang lain, agar soal bahasa juga dititik beratkan. Kita tidak mengatakan bahasa yang digunakan dalam filem mesti bahasa yang baku sebaku-bakunya, tetapi bahasanya dalam konteks. Betul, bahasa yang digunakan dalam masyarakat itu terpancar melalui dialog-dialog. Tetapi sekali lagi saya katakan, jangan sampai pula realiti berlaku masyarakat itu didedahkan 100%. Soal katakan cacian, berpekik-pekik, terlolong, adakah benar itu berlaku dalam masyarakat? Tapi adakah itu yang nak dipancarkan? Jadi sekurang-kurangnya pengeditan, penyuntingan soal bahasa, si adab tadi, juga filem patut juga memancarkan bahasa yang bertradisi. Mengapa filem-filem Piramli dapat bertahan? Satu beraspek bahasa, kekuatan bahasanya. Jadi saya tidak mengatakan bahasa filem mesti sama dengan bahasa kuliah, tidak. Itu salah faham. Saya sendiri yang memperjuangkan bahasa yang baik, yang baku. Tentu sewaktu saya bercakap, berbual dengan keluarga, dengan rakan-rakan, tidak akan sama dengan bahasa saya berkuliah, bersyarah ataupun berbicara seperti rancangan ini. Tetapi maknanya yang nak ditegaskan, bahasa itu patut dikuasai, dipelajari. Tak semesti di kelas, tetapi ya sekarang banyak media sosial juga yang boleh membantu. Planet Mahir sendiri banyak program saya perhatikan boleh membantu. Tetapi kalau ada kerjasama, cadangan saya, pengeluar filem, penerbit filem, TV, radio dan sebagainya, bekerjasama dengan Dewan Bahasa Pustaka, dengan ahli-ahli bahasa, supaya ada perundingan, yang kita saling memanfaatkan kekuatan kemahiran masing-masing. Ini satu kolaborasi, satu bentuk kerjasama yang sangat diraikan. Okey, Datuk Seri, di tangan saya ini ada satu buku kecil yang sangat menarik bagi saya, itu pantun Melayu, keindahan flora alam Melayu. Mungkin ini karya atau susunan daripada bukan susunan saya, tapi ini satu projek besar oleh ATMA, Institut Alam Tempatan Melayu, dalam portal Malay Civilization, iaitu untuk menghimpunkan 1 juta pantun. Sekarang baru terhimpun sekitar 60-70 ribu rangkap pantun. Kita berharap dengan sumbangan pantun bermasyarakat, cerdik pandai dan sesiapa saja digalakkan, akan diberikan kredit lah siapa yang mencipta pantun ini. Darab akan terhimpun 1 juta pantun, dan portal itu bagi dihayati oleh seluruh masyarakat di Malaysia dan seluruh dunia. Pantun ya satu bentuk bukan sahaja keindahan, satu bentuk dalam bahasa Jawa kata genius Melayu lah. Genius Melayu. Melalui pantun, maka itu banyak unsur nasihat, pendidikan, ajaran, teladan, warisan diperkenalkan, selain soal jenaka dan sebagainya.
Jadi kita raikan segala buah fikiran kita dalam bentuk pantun. Ini dijual Datuk Seri? Tidak. Kita berikan percuma. Percuma. Dan boleh dilayari juga dalam portal Malaysia Civilization yang dibuka oleh Atma. Dan ini sebenarnya sangat menarik untuk kita jadikan cenderar hati. Sekarang saya berpendapat kita di samping buku yang tebal besar, kita harus memperbanyak buku tebal kecil-kecil begini sebagai cermata yang sangat mudah diletakkan dalam saku sebagainya. Lebih praktis. Jangan, ya betul buku tebal, buku ilmiah masih tetap penting, tapi kita, maka itu saya selalu menyarankan seperti hikayat lama, siapa akan baca hikayat yang tua? Bukan saya yang muda, yang mantan muda untuk membaca. Maka dialihbahasakan, dijadikan animasi, jadikan produk multimedia, orang akan terpaut. Sudah itu mereka akan mencari mana kita induknya. Itu bagi saya strategi untuk menghidupkan bahasa dan sastra Melayu. Betul. Tuk Sri, hampir 1 jam kita bercakap mengenai bahasa, masa depan bahasa. Mengenai bahasa lah kita bercakap. Apa sebenarnya yang ada dalam diri ataupun nurani Datuk Seri, harapan terhadap bahasa Melayu ini? Apa impian Datuk Seri untuk apa yang Datuk Seri ingin melihat mengenai bahasa Melayu ini? Impian saya bahasa Melayu sebagai tonggak tamadun bangsa dan kini negara, bahkan umat di alam Melayu khususnya, agar bahasa Melayu dapat dijelmakan sebagai salah satu bahasa utama dunia, sebagaimana bahasa Inggeris dihormati, bahasa Mandarin, bahasa Arab, Sepanyol dan sebagainya. Dan seperti saya huraikan, saya kupas tadi, bahasa Melayu telah memiliki sejarah yang panjang. Sudah pun diangkat, misalnya sarjana Belanda Van Sleehoten, François Valentin mengatakan bahasa Melayu pada abad 15-16 sudah menjadi bahasa dunia. Sesiapa yang berada dalam Melayu yang tidak fasih bahasa Melayu dikatakan golongan yang tidak terpelajar. Begitu disamatarafkan bahasa Melayu pada abad itu dengan bahasa Latin, bahasa Perancis di benua Eropah. Jadi ini impian saya supaya bahasa Melayu diangkat semula. Meminjam ungkapan yang Bapak Perdana Menteri, kesinambungan bahasa Melayu mesti dilonjakkan semula. Mudah-mudahan dengan begitu kita ada sesuatu yang dapat dipersembahkan pada dunia, iaitu bahasa Melayu sebagai satu daripada sumbangan kepada dunia. Ilmu-ilmu kewatanan kita, dikatakan kecerdikan watan kita dapat diselahkan melalui bahasa Melayu. Sebagaimana kita mengambil ilmu bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Mandarin dan sebagainya. Okey, terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awan Sarian, Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka dan Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM Atma, kerana sudi bersama saya pada malam ini. InsyaAllah. Alhamdulillah. Membincangkan topik apa cerita bahasa Melayu. Sebenarnya tak cukup masa. Kalau ada 1 jam lagi mungkin kita boleh membincangkan lebih banyak lagi, kerana bahasa, bercakap mengenai bahasa ini adalah satu bidang yang sangat penting, yang sebenarnya ada keindahan-keindahannya. Boleh kita rancang siri bicara ini dalam waktu lain dengan mengambil sudut-sudut tertentu, kaitan bahasa dengan tamadun, dengan ekonomi, dengan pendidikan, dengan politik, bahkan dengan ekonomi, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak Datuk Seri. Jadi itulah pandangan ataupun idea daripada yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awan Sarian, Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, merangkap Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM atau ATMA, yang kita bincangkan pada malam ini secara panjang lebar mengenai apa cerita bahasa Melayu, dan banyak yang dikongsikan oleh beliau pada malam ini mengenai masa depan, ancaman dan strategi bagaimana untuk memperkasakan bahasa Melayu yang boleh dijadikan sebagai antara bahasa terpenting dunia pada suatu masa nanti, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada anda kerana sudi melayari segmen Mahir Semasa di platform YouTube dan Facebook Planet Mahir. Mudah-mudahan apa yang kita bahaskan, apa yang kita bincangkan selama 1 jam ini memberi manfaat kepada kita semua, dan ini adalah satu platform untuk kita membicarakan mengenai isu-isu semasa dalam hal-hal yang lain pula pada waktu yang akan datang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada segmen yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.